Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 905. Antara paparan utama. Mengapa negara perlu kerajaan baharu yang berwibawa? Ada usaha menyelamatkan kerajaan gagal. Jangan ancam kawasan biosfera Tasik Chini. Siapa rampas kuasa semasa COVID-19 menyerang? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Gerakan Negara Mageran dilihat seumpama darurat. Mageran sudah mati 49 tahun yang lalu. Tidak ada keperluan ia dihidupkan semula. Justru Majlis Presiden Pakatan Harapan sepakat menolak cadangan bekas Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk diwujudkan kembali Mageran. Menurut Pakatan Harapan, cadangan tersebut bertentangan dengan prinsip mereka selaku parti yang menjunjung demokrasi berparlimen. Mereka menegaskan apa yang diperlukan negara ini ialah pembukaan kembali sidang parlimen bagi membincangkan isu berkaitan politik dan COVID-19. Pakatan Harapan menolak cadangan Mageran ini berdasarkan pendirian konsisten kami bahawa darurat perlu ditamatkan segera dan parlimen perlu dibuka semula sekarang. Penyelesaian kepada masalah rakyat dalam isu COVID-19, ekonomi, malah juga politik memerlukan demokrasi berfungsi dengan baik. Dan ruang terbaik untuk mendengar suara rakyat serta mencari penyelesaian ialah di Parlimen, menurut kenyataan itu. Kenyataan tersebut ditandatangani Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Sebelum itu, Amanah telah mengambil ketetapan menolak Mageran. Ini ditegaskan oleh Presiden Amanah Muhammad Sabu bahawa partinya menolak penubuhan sebuah badan seperti Mageran. Beliau berpendapat Mageran seumpama satu lagi siri darurat yang jelas tidak berkesan dalam memerangi pandemik COVID-19. Perjuangan kita adalah untuk menamatkan darurat yang terbukti gagal menangani COVID-19 dan merosakkan sistem demokrasi. Kenapa perlu kepada darurat 2.0 atau Mageran? Amanah kekal menolak darurat, ciap bekas Menteri Pertahanan itu menerusi Twitter. Terdahulu, Tun Dr. Mahathir Mohamad menyarankan Mageran 2.0 ketika beliau menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah. Beliau berpendapat Mageran mampu menyelesaikan masalah COVID-19, politik, ekonomi dan sosial serta kesan penularan pandemik tersebut. Selain Mohamad, pimpinan Bersatu juga dilaporkan menolak penubuhan Mageran yang mereka anggap tidak menyebelahi kepentingan Perikatan Nasional. UMNO juga menegaskan menolak pembentukan Mageran. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki melahirkan perasaan pelik apabila pejabat Perdana Menteri membuat putusan bantahan terhadap cadangan menubuhkan Mageran. UMNO sebagai sebuah parti walaupun sebahagian ahli-ahli parlimen berada dalam kerajaan sementara Perikatan Nasional tidak pernah bersetuju bahkan tidak langsung dirujuk mengenai proklamasi darurat. Malah alasan darurat kerana hendak menangani COVID-19 juga turut diragui, tegas Ashraf. Nampaknya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kumpulannya sahaja yang mahukan Mageran. Bagaimanapun jika darurat untuk menangani COVID-19 pun tidak perlu, apatah lagi Mageran. Apa yang diperlukan kini ialah sebuah kerajaan yang berwibawa yang dipimpin oleh Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Demikian kata pengarah komunikasi Amanah Khalid Samad dalam bicara YB Khalid Samad CD 110 bertajuk Kerajaan Gagal, Apa Pilihan Agong pada 9 Jun lalu.
Khalid tidak menolak kerjasama dengan pihak pembangkang lain termasuk kumpulan pejuang dan muda yang belum didaftarkan maupun ahli parlimen UMNO. Bagaimanapun, struktur pakej kerjasama ini kita tunggu dan lihat. Yang penting, para pengkhianat yang gagal sebagai kerajaan setelah merampas kuasa menerusi langkah Sheraton pada Februari lalu diganti. Malaysia harus bangkit dan kedaulatan negara kembali ditegakkan. Tatkala pandemik COVID-19 melanda negara dan pemimpin politik keluar masuk pintu pagar istana, ada pula pihak yang mahu mengambil kesempatan. Perbuatan golongan oportunis ini didedahkan oleh Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fadzil dalam satu kenyataan media pada 10 Jun lalu. Keadilan mendapat maklum dan menzahirkan kebimbangan tentang khabar yang sedang tersebar bahawa beberapa ahli parlimen yang tidak memegang jawatan kepimpinan utama parti, mereka sedang berusaha mendapatkan perakuan berkanun statutory declaration bagi meraih sokongan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan jawatan di dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan, kata Fahmi. Beliau difahamkan ahli-ahli parlimen ini berbuat demikian dengan dakwaan kononnya mereka telah mendapat restu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan prinsip raja berperlembagaan, kami percaya bahawa dakwaan restu ini adalah tidak benar sama sekali dan merupakan satu percubaan jelek untuk mendapatkan habuan bagi kelompok tertentu pada ketika negara berada di dalam krisis, ujarnya. Fahmi berkata keadilan mengambil pendirian nama Yang di-Pertuan Agong tidak patut digunakan sebagai helah untuk meraih sokongan ahli-ahli parlimen. Apatah lagi apabila sokongan itu tidak menyelesaikan persoalan besar tentang hala tuju kepimpinan negara kita pada ketika ini. Tindakan terdesak kelompok ini wajar ditolak oleh rakyat. Tumpuan sekarang harus ke arah memulihkan ekonomi dan membela rakyat yang cukup terkesan akibat pandemik COVID-19, tegas ahli parlimen Lembah Pantai itu. Dalam satu perkembangan lain, satu jawatan kuasa khas sedang melaksanakan kajian bagi meneliti konsep serta kaedah pelaksanaan sistem parlimen hibrid lapor bernama. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatin berkata, jawatan kuasa itu menekankan aspek penting khususnya dari sudut takrif dan pelaksanaan. Ini termasuklah mengambil kira konsep persidangan itu yang telah diamalkan di United Kingdom dan Australia. Jawatan kuasa khas tersebut turut dianggotai Yang di-Pertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, timbalan-timbalan Yang di-Pertua serta Ketua Pentadbir Parlimen. Bagaimanapun, pendekatan tersebut dikecam oleh Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Beliau menegaskan perbincangan mengenai keperluan parlimen hibrid tanpa melibatkan ahli parlimen pembangkang adalah pelanggaran konvensyen parlimen dan penyalahgunaan kuasa yang mengikis asas parlimen sebagai sumber punca demokrasi. Jelasnya, ahli parlimen pembangkang juga adalah sebahagian daripada cabang perundangan perlembagaan persekutuan seperti ahli parlimen kerajaan. Sekiranya hanya ahli parlimen kerajaan yang dapat memutuskan peraturan prosedur bagaimana mesyuarat parlimen hibrid dijalankan. Parlimen rubber stamp ini bermaksud berakhirnya parlimen sebagaimana yang kita ketahui. Jadi, bagaimana ahli parlimen pembangkang dapat memainkan peranan utama mereka dalam memastikan sebuah parlimen yang berfungsi sebagai semak dan imbang terhadap kerajaan melalui pemeriksaan perundangan dan pengawasan kerajaan? Soal Guan Eng. Nampak sangat idea penubuhan parlimen hibrid ini satu lagi usaha untuk memanjangkan hayat kerajaan tebuk atap, yakni untuk menyelamatkan kerajaan yang satu dunia tahu sudah gagal. Inilah yang terjadi apabila kerajaan berhadapan dengan isu keabsahan. Satu kumpulan sibuk mencari sokongan di parlimen, sementara satu lagi sibuk nak buat parlimen hibrid. Sedangkan yang terpampang di hadapan mata ternyata menunjukkan Kerajaan Perikatan Nasional sudah gagal sepenuhnya walaupun mereka menafikannya. Tindakan Yang di-Pertuan Agong memanggil pemimpin-pemimpin politik adalah bukti kukuh kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional. Hanya pentaksub parti sahaja yang tidak nampak Perikatan Nasional sebenarnya gagal. Hari ini riuh rendah di media sosial mengenai isu pembalakan yang sudah berlaku dan perlombongan yang akan berlaku di sekitar Tasik Chini. Pada Mei 2009, Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO menganugerahkan Tasik Chini status Reserve Biosfera. Makcik Kiah dan Pak Mat mungkin tertanya-tanya apa itu biosfera dan apa kaitan biosfera dengan kehidupan harian mereka menjual keropok leko di gerai atau menanam padi. Dalam ruang terhad ini, Jom Channel terangkan seberingkas maksud biosfera dari sudut sains dan Islam serta kenapa ia penting untuk kehidupan manusia.
Persekitaran bumi merangkumi unsur-unsur yang dipanggil atmosfera, udara, hidrosfera, air, litosfera, tanah dan biosfera, hidupan. Biosfera merupakan sistem ekologi global yang menyatukan semua hidupan termasuk dengan udara, air dan tanah. Teori sains menyebut bahawa biosfera telah berkembang atau membesar sejak kira-kira 3.5 bilion tahun yang lalu. Malangnya, untuk merosakkan biosfera hanya memakan masa beberapa hari sahaja. Oleh kerana biosfera berintegrasi dengan ekosistem global, maka kerosakannya di satu kawasan akan mempengaruhi kawasan yang lain iaitu udara, tanah dan air, kerana di sanalah tenaga dan sumber makanan semua hidupan diperolehi. Mengambil contoh air di Tasik Chini bukan hanya sumber untuk bermandi-manda, tetapi untuk hidupan seperti ikan dan tumbuh-tumbuhan di seluruh kawasan hutan di persekitarannya. Justru tidak hairan apabila pelbagai pihak menyuarakan kebimbangan mereka terhadap penjarahan yang berlaku di Pahang. Timbalan Pengerusi Amanah Pahang Tuan Muhammad Fazli Muhammad Ramli mendakwa kekayaan negeri Pahang hanya dikaut oleh segelintir, bukan rakyat Pahang. Sementara itu, Ikatan Demokratik Malaysia Muda turut membidas Kerajaan Pahang kerana membiarkan kegiatan penebangan hutan dan pelombongan di Tasik Chini. Apakah makna di sebalik pewartaan Tasik Chini sebagai tapak rezap biosfera UNESCO, juga sebagai hutan simpan kekal buat pemerintah, kerajaan dan penguatkuasa? Ternyata pemerintah, agensi dan institusi kerajaan yang diamanahkan untuk memelihara dan mengurus sumber alam sendiri yang telah mengkhianati amanah dan kalah dengan nafsu sendiri. Dakwa muda seperti dipetik Malaysia kini. Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia (PEKA) turut melahirkan kesedihan tentang keadaan terkini di persekitaran Tasik Chini. Amat menyedihkan apabila kita mendapat tahu bahawa Tasik semula jadi kedua terbesar di Malaysia ini sedang terancam akibat kegiatan eksploitatif seperti pelombongan di sekitar kawasan ini. Kita tidak boleh membiarkan kemusnahan ini terus berlaku. Kita mesti melindungi Tasik Chini, kata kenyataan mereka. Menurut laporan media, kawasan pelombongan tersebut terletak kira-kira 3 km dari kawasan yang telah diwartakan sebagai rezerv biosfera tersebut. Bagaimanapun, Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang pada 10 Jun tampil menjelaskan bahawa tahap kualiti air di Tasik semula jadi kedua terbesar di Malaysia. Tasik Chini masih bersih dan selamat untuk semua hidupan. Parameter utama yang diukur ialah keperluan oksigen biokimia BOD, pepejal terampai SS, nitrogen amonia dan besi, yang mana secara umumnya didapati bahawa data kualiti air bagi tahun 2020 sehingga Mac 2021 menunjukkan kualiti air Tasik Chini dalam kategori bersih. Menurut kenyataan itu dipetik bernama. Rakyat tidak faham jargon parameter yang digunakan oleh GAS. Rakyat hanya nampak berdasarkan pengalaman mereka kemusnahan yang akan berlaku jika pembalakan terus dibiarkan berleluasa dan kini pelombongan pula dibenarkan. Paling membimbangkan apabila nama istana turut diseret untuk menghalalkan kerja-kerja penjarahan terhadap sumber asli di Pahang. Pemberbitan orang politik yang bersekongkol atau menggunakan nama kerabat dan istana dalam kegiatan membalak dan melombong bijih pada arah baru ini mungkin masih ramai yang tidak mengetahuinya. Walaupun ia sudah lama berlaku di Malaysia, terutama dalam tempoh 15 tahun kebelakangan ini. Ujar pejuang alam sekitar dan bekas Ketua Penyunting TV3, Khaidir Ahmad. Menurut beliau, pada satu ketika ada orang politik yang berani menjual nama Tuanku untuk menjalankan kerja-kerja pembalakan dan pelombongan di kawasan yang belum mendapat kelulusan secara rasmi. Khaidir mendakwa keadaan lebih buruk apabila dalam kes tertentu usaha-sama orang politik dan kerabat atau istana ini lebih banyak menguntungkan orang politik yang mempunyai hubungan langsung atau dalam tangan dengan pihak pentadbir di lapangan yang mengendalikan proses dokumentasi bagi kelulusan lesen pembalakan dan pelombongan. Adakah kerosakan alam sekitar ini dibenarkan oleh Islam? Tidak sama sekali. Kelestarian alam sekitar disebut dalam Al-Quran membuktikan Islam menitik beratkan penjagaannya. Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad yang ketika itu menyandang jawatan Mufti Wilayah Persekutuan pada tahun 2019 pernah menyeru supaya umat Islam menyingkirkan perkataan fasad dalam kamus kehidupan bagi memastikan kelestarian alam terus dinikmati generasi akan datang. Beliau berkata fasad bererti perbuatan manusia mencemari, merosakkan dan melumpuhkan alam sekitar hingga sistem sedia ada musnah dengan merujuk kepada amaran Allah dalam ayat 41 surah Ar-Rum yang bermaksud
telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan tangan manusia. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian balasan perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka kembali. Hari ini saya yakin tidak ramai berani minum air sungai atau air belum diproses bimbang akan mati. Yang kerosakan itu adalah kerana kesilapan yang kita lakukan, tegasnya. Kini beliau berserta para agamawan yang berada di dalam Kerajaan Perikatan Nasional, namun kenapa membisu tatkala biosfera dimusnahkan dan akan terus dimusnahkan dengan kerakusan pembalakan dan pelombongan. PAS sekali lagi mempertahankan tindakan parti itu menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan dan terus beristiqamah bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Presiden parti itu, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, berkata PAS terlibat secara langsung dalam mengambil alih Kerajaan Pakatan Harapan. Beliau mendakwa Pakatan Harapan dibejati dengan krisis kepimpinan dan moral sehingga membosankan rakyat. Setelah membentuk Kerajaan Perikatan Nasional mengikut lunas demokrasi, PAS yang diberikan beberapa peranan dalam kabinet terus menjalankan tugas masing-masing tanpa banyak soal kerana PAS meletakkan kepentingan rakyat yang lebih diutamakan, ujar Hadi dalam satu kenyataan di Facebook. Menurut beliau, secara khusus PAS memahami keadaan darurat pandemik COVID-19 dan menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah supaya dihentikan segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Jom Channel mengajak tuan-tuan menghadam apa yang disebut Hadi sebelum kita mengulas kenyataan beliau seterusnya. Pertama, Hadi terus-menerus tenggelam dalam takrifan demokrasi songsang demi mempertahankan tindakan merampas kuasa kudeta kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Untuk makluman Hadi, pemimpin PAS dan para walaun demokrasi itu bukan semata-mata kerajaan memiliki majoriti, tetapi demokrasi itu harus dirangkum bersama proses untuk mencapainya. Jika proses mendapatkan kuasa itu melalui kudeta, tidak kira cap mohor siapa yang digunakan untuk mengabsahkannya, ia tetap tidak boleh dikatakan demokrasi. Ini kerana terdapat negara yang pemerintahnya memiliki kuasa majoriti tetapi ia tidak dapat dikategorikan sebagai demokrasi. Contohnya, negara-negara blok sosialis dan komunis seperti China, Rusia, Korea Utara dan beberapa buah negara di benua Afrika seperti Uganda. Kerajaan di negara-negara berkenaan diperintah oleh gerombolan yang mendapat majoriti. Malah di China dan Korea Utara, kerajaan diperintah oleh satu parti yang tidak ada pembangkang. Sementara itu di Uganda pada Januari lalu, Presiden Yoweri Museveni diisytiharkan sebagai pemenang setelah mendapat 59% undi mengalahkan Bobi Wine yang memperolehi 35%. Namun, kempen pilihan raya tersebut dicemari dengan tekanan ganas terhadap pembangkang, kononnya mengingkari perintah berhubung COVID-19. Kerajaan Uganda didakwa oleh pembangkang sebagai korup, mengamalkan nepotisme dan ganas sehingga demokrasi umpama sebuah utopia. Justru demokrasi hanya termaktub apabila wujud pilihan raya bebas dan adil. Ia bukan terhasil daripada kudeta dan menjatuhkan kerajaan yang sudah mendapat mandat rakyat. Kedua, Hadi mendakwa PAS menjalankan tugas masing-masing tanpa banyak soal kerana PAS mengutamakan kepentingan rakyat. Kelakar, apakah yang dilakukan oleh Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali apabila harga minyak sawit dalam botol 5 kg naik sehingga mencecah RM35? Apa tindakan Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuq Syari apabila Kerajaan Perikatan Nasional menaikkan cabutan khas nombor ekor daripada 8 menjadi 22 kali setahun? Yang mana satu kenyataan mereka boleh dikategorikan sebagai mengutamakan rakyat. Ketiga, Hadi menyokong darurat dan titah yang di-Pertuan Agong supaya dihentikan segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Namun, apabila yang di-Pertuan Agong menitahkan bahawa Parlimen boleh bersidang walaupun dalam suasana darurat, kenapa Hadi dan gerombolannya tidak menjunjung titah tersebut? Malah Hadi mencemuh pihak yang mahu memulihkan demokrasi. Namun, masih lagi terdapat dalam kalangan kita yang seolah-olah meletakkan Malaysia berada di luar alam bumi. Mereka masih tidak henti-henti daripada politiking dan sangat bernafsu untuk mengambil alih tampuk kepimpinan negara dan negeri dalam suasana COVID-19 yang sebegini rupa, katanya. Pemimpin PAS itu berkata Rasulullah SAW membandingkan kumpulan ini laksana mereka yang berada di petak bawah di dalam sebuah bahtera yang ingin menebuk kapal dari bawah kerana bersikap gopoh ingin mendapatkan air untuk mereka sahaja tanpa mengira semua orang yang berada di dalam bahtera. Mereka perlu dihalang agar semuanya selamat, tegas Hadi.
Agaknya Hadi lupa siapakah yang sangat bernafsu untuk berkuasa sehingga sanggup mengkhianati mandat rakyat di saat negara mula diserang COVID-19. Kononnya kerajaan Pakatan Harapan dibejati dengan krisis moral sehingga membosankan rakyat. Wahai Duta Khas Perdana Menteri bertaraf Menteri ke Timur Tengah, jawablah dengan jujur, adakah kerajaan yang dipenuhi oleh katak-katak politik itu bermoral? Selain itu, moral apakah yang Hadi pertahankan setelah diberi jawatan tersebut yang kononnya untuk menarik pelabur dari negara-negara berkenaan, tetapi sebaliknya hanya merekayasa penulisan yang mengelirukan rakyat di Facebook. Hadi tidak berhak menghalang rakyat yang mahu memulihkan demokrasi yang sebenar, yang memberi ruang kepada wakil rakyat berbahas di Parlimen dan di Dewan-Dewan Undangan Negeri. Rakyat tahu siapa sebenarnya yang merampas kuasa tatkala COVID-19 menyerang. Rakyat bukan bodoh kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.